Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pembahasan berkenaan dengan tazkiyatun nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkait dengan tipu daya syaitan, iaitulah apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, فَلَمَّا تَمَكَّنَ هَذَا مِنْ قُلُوبِهِمْ سَلَخَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ كَمَا يُسْلَخُ اللَّيْلِ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ أَحَالَهُمْ فِي سُلُوكِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْخَيَالَاتِ وَأَوْهَمَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. Masih lagi Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membicarakan berkenaan tipu daya syaitan terhadap golongan-golongan di kalangan ghulatus sufiyah, di kalangan pelampau-pelampau sufi, iaitulah bagaimana setelah keyakinan yang ditanamkan ke dalam hati-hati mereka itu kuat. Ini merujuk kepada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebelum ini, iaitulah apa? Orang-orang sufi ini mereka akan mendakwa mereka mengetahui hakikat, adapun ulama syariah mereka tidak mengetahui melainkan hanya yang zahir. Mereka ada ilmu batin, manakala ulama syariah yang mereka namakan itu mereka kata hanya mengetahui tentang kulit sahaja, zahir sahaja. Jadi setelah keyakinan ini tertanam kuat, tamakkana hadza min qulubihim, tertanam kuat di dalam hati mereka, salakhaha minal kitabi was sunnati wal athar, maka syaitan pun berjayalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, As-Sunnah dan Athar. Jadi ini mabda'. Jadi ini kita kata permulaan bagaimana seseorang itu berjaya diperdayakan oleh syaitan sehingga dia menjauhi Al-Quran, As-Sunnah dan juga Athar. Kama yuslakhul lail minan nahar, sebagaimana malam yang meninggalkan siang. Maknanya tinggal terus. Thumma ahalahum fi sulukihim ala tilkal khayalat, kemudian syaitan menggantikan tingkah laku mereka itu dengan khayalan-khayalan dan menanamkan mereka keyakinan. Wa awhamahum annaha minal ayatil bayyinat, syaitan mewahamkan kepada mereka, menjadikan mengelirukan mereka sehingga mereka meyakini dan beranggapan bahawasanya khayalan yang mereka temukan itulah sebenarnya adalah ayat-ayat yang nyata.
wa annaha min qibalillahi subhanahu ilhamat wa ta'rifat. Khayalan-khayalan itulah datang daripada sisi Tuhan, sisi Allah, min qibalillah. Ha? Di sini ilhamat wa ta'rifat, iaitulah apa? Ilham-ilham dan juga pemberitahuan, ta'rifat. Jadi syaitan sampai tahap berjaya mewahamkan kepada mereka kononnya ilham-ilham mereka itu, ta'rifat, pengenalan pemberitahuan yang datang melalui tirai-tirai ghaib yang mereka sangka, kasyaf dan sebagainya, itulah yang mereka anggap sebagai perkara yang membawa kepada keyakinan. Dia kata di sini, wa auhamahum anha minal ayatil bayinat. Kan sebelum ni dah berjaya kan, syaitan dah berjaya menyesatkan orang yang terjerumus di dalam ilmu falsafah. Maknanya dia menyangka Al-Quran dan Sunnah tu tak membawa kepada keyakinan, tetapi mai ilmu falsafah, maka dia boleh kata itu yakin. Satu kata di sini, maka syaitan pun berjayalah, wa auhamahum annaha min ayatinat wa annaha min qibalillahi subhanahu ilhamat wa ta'rifat. Jadi ilham-ilham, pemberitahuan itu mereka yakin datang daripada Allah. Fala tu'radu 'ala sunnati wal Quran, maka tidak perlu lagi untuk diukur dengan ataupun di atas neraca Al-Quran dan Sunnah. Jadi tak perlulah. Dia kata fala tu'radu 'ala sunnati wal Quran, tak perlulah. Jadi buat apa nak cek lagi Quran dan Sunnah? Dah tok guru dia boleh bertemu dengan Tuhan. Kan, nampak? Wala tu'amalu illa bil qabuli wal id'an. Jadi tak perlu lagi diukur dengan Quran dan Sunnah dah. Perbuatan tok guru mereka, perbuatan tarikat-tarikat mereka itu, ibadat-ibadat yang mereka lakukan, suluk, perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan, tak perlu dah. Gugur daripada syariat. Fala tu'radu 'ala sunnati wal Quran. Jadi tak perlu nak ukur lagi dengan ataupun di atas neraca Quran dan Sunnah. Wala tu'amalu illa bil qabul wal iz'an. Jadi tak boleh disikapi, diperlakukan melainkan dengan penerimaan dan ketundukan. Jadi tak boleh, jangan petikai mimpi tok guru kami. Macam itulah makna dia. Itu maknanya. Jangan petikai apa yang tok guru aku cakap sebab dia ni dapat ilham. Sebab dia ni orang soleh. Sebab dia ni orang baik, sebab dia orang soleh. Sebab dia makan garam dulu, macam-macam alasan mereka bagi. Jadi ni syaitan yang datangkan waham tersebut. Sebab itulah maka falighairillahi la lahu subhanahu ma yaftahuhu alaihimus syaitan. Jadi apa sahaja ilusi-ilusi, halusinasi, dan segala macam bentuk khayalan yang dibukakan oleh syaitan kepada mereka itu sebenarnya datang daripada syaitan, bukan dari Allah, kata Imam Ibn Qayyim. Faligairillah la lahu. Dia bukan datang daripada Allah sebenarnya, tetapi ilham yang mereka dakwakan itu ilusi, sebenarnya adalah ilusi dan halusinasi yang dibukakan kepada mereka syaitan. Minal khayalati wasyatahati wa anwa'il hadayan. Segala macam kita kata syatahat, seluruh khayalan, ilusi dan segala perkara-perkara yang mereka dakwakan itu semuanya datang daripada syaitan. Wa kullama izdadu bu'dan wa i'radan 'anil Qur'an wa ma jaa'a bihi ar-rasul kana hadzal fathu 'ala qulubihim a'zam. Ini kaedah dia. Semakin bertambah jauhnya seseorang itu daripada Al-Quran, semakin seseorang itu berpaling daripada Al-Quran dan daripada apa yang didatangkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, maka pembukaan syaitan itu makin besar, makin hebat ke atas hati-hati mereka. Ini makna perkataan Imam Ibn Qayyim.
Maknanya makin seseorang itu jauh daripada Quran dan Sunnah, makin seseorang itu berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah, makin tinggilah peluangnya untuk mendapat pembukaan daripada syaitan. Fathu syaitan. Yakni kita kata apa? Ilham, wahyu dan juga kita kata bisikan, waswas syaitan. Panggillah dengan apa sahaja panggilan, hakikatnya adalah datang daripada syaitan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Itu dalil dia. Barang siapa yang mengabaikan, barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah Ar-Rahman, yakni daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, Allah kata apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Allah akan biarkan baginya itu ada syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itulah yang akan menemaninya, yang akan memberikan nasihat, yang akan memberikan ilham, yang akan memberikan pembukaan, yang akan memberikan apa? Idea, yang akan memberikan segala macam yang dia sangka tadi, dia ingat itu datang daripada Allah. Tu hati-hati. Kan? Sebab itu kita kata yang paling banyak perkara ni berlaku pada siapa? Golongan ulatus sufiyah, golongan sufi, pelampau-pelampau sufi. Kalau kita tengok balik, tak ada dah. Memang dia orang lah yang paling banyak sekali terkena benda macam ni. Tak percaya, tengok sekarang. Tengok. Sampai tahap apa? Bomoh siam dengan doktor pun tak boleh beza. A'udzubillah min dzalik. Fatwa siapa tu? Orang tanya dia pasal pergi jumpa bomoh. Dia kata pergi jumpa bomoh siam ni sama macam pergi jumpa doktor je. Nampak tak? Tak boleh beza. Jadi orang pun pakat pergi jumpa bomoh. Dia jumpa bomoh, na'udzubillah min dzalik. Pertama sekali, Nabi SAW tak mengaku umat. Nabi kata, laisa minna man takahhana au tukuhhina man tasahhara man tusuhhira. Laisa minna man takahhana au tukuhhina ilaih. Atau tukuhhina. Laisa minna man tasahhara au tusuhhira. Bukan di kalangan kami orang yang melakukan pengamalan perbomohan, orang yang melakukan perbomohan, takahhana. Au tukuhhina, ataupun dia minta untuk diperbomohkan. Tak boleh. Tasahhara au tusuhhira, sama juga. Minta mengamalkan sihir dan juga meminta untuk disihirkan, ataupun nak sihir orang lain ke apa, samalah. Tusuhhira. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, man ata kahinan au arrafan la tuqbal lahu salatuhu 40 lailan. Siapa yang mendatangi bomoh, arraf, tukang tilik, dukun, pawang, maka tidak diterima daripadanya solatnya 40 malam. Dalam riwayat lain, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi bomoh, dukun, pawang, tak kira lah apa sekalipun nama dia, dipanggil nama ustaz pun, tapi pengamalan dia tu pengamalan perbomohan, tetap bomoh. Al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Kaedah. Kita nak tengok orang tu bukan pada penamaan dia, kita tengok hakikat dia. Orang tu dia dakwa dia ustaz, tapi duk buat apa? Duk buat apa? Duk kalut apa? Tilik nasib orang, ataupun orang duk pergi jumpa dia minta ayak jampi, duk kalut jampi orang, kemudian duduk buat benda-benda yang ada nau' takahun, yakni jenis-jenis perbomohan. Boleh tahu dakwa, boleh tahu benda gaib lagi. Itu semua sama. Walaupun orang panggil dia ustaz, satu dunia dipanggil dia ustaz sekalipun, tetap dia bomoh.
kan. Mendakwa kononnya dapat scan orang lah, scan nampak jin, bomoh walaupun orang panggil dia ustaz. Al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Ibrah itu hakikat sesuatu kita tak tengok pada penamaan, kita tengok pada hakikat dia. Sama juga kan, orang panggil dia ustaz tapi dalam ceramah duk menyanyi, menyanyi, kemudian duk kalut menyanyi, menari, itu bukan ustaz walaupun orang panggil dia ustaz. Sebab hakikatnya ustaz takkan buat macam tu. Ustaz takkan menyanyi, takkan menari. Ustaz ni dia mengajak, dia mengajak Quran, dia mengajak sunnah, tapi dalam ceramah dia duk menyanyi, duk apa, melawak. Tu bukan ustaz, tu pelawak, tu tukang ataupun lelucon. Tahu lelucon? Lelucon ni badut lah. Lelucon ke lelucon? Lelucon. Badut. Badut. Bukannya ustaz kalau duk buat orang gelak aja 24 jam, walaupun orang panggil dia ustaz. Sama juga. Semua benda kita kena tengok pada hakikat, pada diukur dengan Quran dan sunnah, bukan dilihat pada penamaan. Orang tu nama dia, penama dia bagi letak nama hebat-hebat sekalipun, tapi hakikat dia kita kena tengok apa yang dia buat, kena ukur dengan Quran dan sunnah, kan. Dia kena faham. Baik, jadi Nabi SAW kata, barang siapa yang mendatangi dukun, bomoh, pawang dan seangkatan dengannya, lalu dia bertanyakan tentang sesuatu, yakni bertanya tentang benda gaib, ataupun bertanya apa-apa sahaja soalan untuk dia percaya, fasaddaqahu, lalu dia percaya, apa dia punya hukum dia, Nabi kata faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia telah kufur terhadap Islam, dia telah kufur kepada Allah, dia telah kufur terhadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi kalau dia pergi saja, solat tak terima 40 malam, 40 hari 40 malam. Dan sebahagian riwayat kata 40 hari 40 malam. Tak diterima solat dia. Kalau dia percaya, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu yang ni kita kata masih lagi ada masyarakat yang tak boleh beza antara bomoh dengan doktor. Ustaz dengan penglipu lara, sama juga, tak boleh beza. Kan? Jadi kita kena sedarkan kepada masyarakat, maknanya golongan ustaz yang benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah ini tidak lekang bibir mereka, lidah mereka dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak lekang dengan athar, perkataan-perkataan sahabat Nabi, perkataan-perkataan tabi'in. Tidak lekang lidah dan bibir mereka itu dengan peringatan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau setakat kata saya baca kitab, saya baca buku, dalam buku ada sebut, semua orang boleh, kan. Sebab tu kita kata kena bezakan. Baik. Jadi itu berkenaan dengan hakikat sesuatu perkara tu, kita perlu fahamlah, bukan kita lihat pada penamaan saja. Baik. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kata, makin jauh seseorang itu daripada Quran, berpalingnya dia daripada Quran, makin berpalingnya dia daripada Quran, maka makin syaitan akan datang lah. Itu syaitan akan buka dekat dia macam-macam. Syaitan akan nampakkan kepadanya apa sahaja yang dapat menyelewengkan dia. Baik. Faslun, fasal yang berikutnya. Wa min anwa'i makaidihi wa makrihi annahu yad'u al-'abda bihusni khalqihi wa talaqatihi wa bishrihi ila anwa'i min al-athami wal fujur fayalqahu man la yukhallisuhu min syarrihi illa tajahhumuhu wat ta'bis fi wajhihi wal i'rad anhu wa yuhassinu lahu al-'adu an yalqahu bibishrihi wa talaqati wajhihi wa husni kalamihi
فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. Baik, antara jenis-jenis tipu daya syaitan lagi dan makarnya, iaitulah أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور. Maka syaitan ini dia akan mengajak seseorang hamba kepada dosa dan juga kemaksiatan dengan perantaraan kesantunan dan keramahan. Ini makna kita kata apa? Dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang ceria, dengan senyuman yang menawan, dengan akhlak yang baik. Ini juga tipu daya syaitan. فَيَلْقَاهُ مَنْ لَا يُخَلِّسُهُ مِنْ شَرِّهِ إِلَّا تَجَهُّمُهُ وَالتَّعْبِيسِ فِي وَجْهِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ. Syaitan ni, bila hamba tersebut berjumpa dengan seseorang yang tidak mungkin dia selamat dari kejahatan orang itu, kecuali bila dia bermuka masam dan berpaling di hadapannya. Tetapi syaitan, musuh Allah itu, menjadikan hamba tersebut memandang baik untuk menjumpainya dengan wajah dan perkataan yang ramah tamah, sehingga dia tertarik kepadanya. Maknanya, Imam Ibn Al-Qayyim nak bagi tahu dekat sini, sepatutnya benda yang mungkar ni, benda yang maksiat ni, benda yang Allah Ta'ala tak suka, yang Allah murka, kita tak boleh senyum kan? Kita berhadapan dengan sesuatu benda yang maksiat, boleh tak? Masuk akal tak kita senyum? Masuk akal tak kita contohnya depan kita ada arak. Depan kita ada arak, lepas tu kita senyum. Tak kan? Sepatutnya kita akan berubah wajah kita. Orang beriman, apa yang ada di dalam hati akan terzahir pada fizikal, pada kita kata riak wajah. Baik, tetapi tengok, syaitan berjaya, musuh Allah itu menjadikan hamba tersebut memandang baik untuk menjumpainya dengan wajah dan perkataan yang ramah sehingga dia tertarik kepadanya. Kemudian berusaha melepaskan darinya, tetapi tidak boleh. Syaitan, musuh ini, terus berupaya keras untuk memperdayakan keduanya sehingga berhasil mewujudkan tujuan dan maksudnya. Akhirnya hamba tadi terpedaya dengan tipu daya syaitan melalui pintu kesantunan dan keramahan. Maknanya syaitan datangkan keindahan, keramahan, kemanisan melalui wajah-wajah wali-walinya, pembantu-pembantunya, penolong-penolongnya. Ketika nak melakukan maksiat, mereka akan merayu. So kita tengok orang yang buat jahat ni, dia takkan cakap dia nak buat jahat, betul lah. Dia akan datang dengan wajah yang manis, wajah yang menunjukkan keramahan. Ini paling bahaya. Jadi sampailah hamba tadi tak boleh nak melepaskan diri dia sebab terpedaya dengan keramahan orang tadi. Keramahan orang yang mengajak dia untuk melakukan maksiat. Jadi memang ada. Cuba tengok orang yang buat syirik zaman lah ni. Bukan dia nak datang dengan wajah yang bengis, tak. Wajah yang tenang. Dia nampak wajah tenang. Tengok wajah dia tu, sambil-sambil dia bermadat tu. Madat ni minta tolong kat Rasulullah. Madat sambil berqasidah. Tenangnya tengok wajah dia. Memanglah syaitan takkan datang dengan wajah yang masam. Kan? Ahlul bidah, waktu dia orang berqasidah tu, tengok wajah dia orang, seronok.
Nampak seronok wajah. Akhlak. Oh, baik akhlak. Tengok. Cakap pun lemah lembut, tapi dalam dia duk cakap lemah lembut tu, ni masuk dia punya bid'ah. Dia masuk dia punya kesesatan. Oh, tak sukalah dengar ustaz sunnah ni kasar. Ustaz sunnah ni keras. Kami nak dengar ustaz. Ustaz yang lemah lembut cakap dia pun lemah lembut, baik. Dia tak sedar. Syaitan tak datang dengan wajah yang masam. Syaitan tak datang dengan wajah yang bengis. Syaitan datang dengan senyuman. Dengan ramah tamah. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang, Allah Ta'ala nak sesatkan dia dengan apa? Dengan macam ni. Ini tipu daya juga. Allah Ta'ala dah bagi dia petunjuk tauhid dan juga sunnah. Tetapi dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar di atas jalan ahli sunnah. Lalu syaitan datang dekat dia. Syaitan tengok kelemahan dia. Titik kelemahan dia adalah dia mudah terpaut hatinya itu dengan keramahan. Ni hati-hati. Dia mudah terpaut dengan kesantunan, lemah lembut. Allah, lemah lembutnya ustaz tu. Tengok dia cakap tu, Masya Allah, tenangnya. Tapi dia tak tahu dalam tenang tu, jangan ingat apa, air yang tenang itu tiada buaya. Pepatah kata kan, jangan disangka air yang tenang itu tiada buaya. Allahu Akbar, sejuknya wajah dia bila dia cakap. Tetapi dia tak tahu yang sejuk wajah yang duk cakap tu, perkataan dia daripada A sampai Z semuanya bid'ah ataupun syirik ataupun mungkar. Syaitan datangkan. Bila dengar Al-Quran dan Sunnah daripada ustaz yang bagi dia, ustaz ni kasar, ustaz ni keras, ustaz ni tak seronok. Tengok, akhir sekali Allah selewengkan dia melalui jalan tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila dia sendiri yang memilih jalan penyelewengan, Allah selewengkan hati-hati dia, hati-hati mereka. Allah selewengkan hati dia sebab dia pilih macam tu. Dia tak lihat apakah madmun, apakah konten. Orang yang menyampaikan kebenaran tu bukan tengok color, dia tengok gaya dia. Tengok gaya memanglah tak jadi cerita lah. Tengok dia tu tengok gaya kan. Memang menang lah kat orang-orang ahli batil. Lembutnya suara ustaz tu. Kalau hang tengok suara ustaz tu, hang tak sedar ke Allah Ta'ala bukan suruh tengok muka dia, bukan suruh tengok dia punya suara dia, tapi suruh tengok apa yang dia sampaikan. Suruh dengar apa yang dia sampaikan. Quran dan sunnah ke dia sampaikan? Pemahaman sahabat ke yang disampaikan? Kita kena selektif. Itu neraca kita. Bukan, tengok dia tu cakap slow, bukan slow, cakap lemah lembut, seronoknya dengar. Itu tak kena. Cara, ini kita kena tegur sebahagian di kalangan orang yang dia jadikan neraca ukuran dia adalah penyampaian. Bukan. Penyampaian ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 7, nombor 20, 70 kot. Pertama sekali kita kena letak apa? Apa yang disampaikan? Adakah Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah ataupun sebaliknya? Tengok kata Imam Ibn Qayyim. وَكَذَلِكَ أَوْصَوْا عِنْدَ لِقَاءِ مَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةِ بِلِقَائِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَرْضَانِ وَقَالُوا مَتَى كَشَفْتَ لِلْمَرْأَةِ أَوْ صَبِيِّ بِبَيَاضِ أَسْنَانِكَ كَشَفَ لَكَ عَمَّا هُنَالِكَ وَمَتَى لَقِيتَهُمَا بِوَجْهٍ عَابِسٍ وُقِيتَ شَرَّهُمَا. Karena itulah apa? Ulama-ulama
tazkiyatun nafs. Ulama-ulama berpesan dan berwasiat agar seseorang itu dia berpaling, berpaling atau pada wakadzalika aus apa wa min huna wassa atibba'ul qulub bil i'rad an ahli al bid'ah wa an la yusallim alaihim wa la yuriyahum talaqata wajhihi wa la yalqahum illa bil abusi wal i'rad. Kat sini ana silap baca kat bawah tadi, tu nampak pelik. Baik, daripada sinilah, atas dasar inilah Atibba'ul Qulub, ulama-ulama yang membahaskan tentang rawatan hati, yakni tazkiyatun nafs, mereka mewasiatkan supaya berpaling daripada ahlul bidah, wa an la yusallim alaihim, dan tidak memberi salam kepada mereka, wala yuriyahum talaqata wajhihi, dan tidak menampakkan kepada mereka apa dia, wajah yang senyum atau wajah yang manis, berseri-seri. Wala yuriyahum talaqata wajhi wala yalqahum illa bil abusi wal i'rad, dan janganlah dia bertemu dengan mereka melainkan dengan wajah yang abus, iaitulah yang masam, wal i'rad, dan wajah yang berpaling. Maknanya ni antara kita nak jaga hati ni. Nak jaga hati, termasuklah penjagaan hati, wasilah untuk menjaga hati kita adalah berpaling daripada ahlul bidah. Ahlul bidah macam mana? Iaitulah apa? Tidak memberi salam kepada mereka, tidak menampakkan wajah yang ceria ataupun wajah yang manis atau wajah yang senyum ketika bertemu dengan mereka. Wala yalqahum illa bil abusi wal i'rad, tidak bertemu dengan mereka melainkan dalam keadaan wajah yang masam dan berpaling. Kat sini tak jadi sunnah kita nak senyum. Asal kita bertemu dengan orang yang beriman, asal kita bertemu dengan orang Islam, orang yang beriman, asalnya kita bitalaqati wajhi, dengan wajah yang senyum, wajah yang manis, maknanya dengan wajah yang berseri-seri. Itu asalnya. Kalau kita bertemu sesama orang Islam, sesama orang beriman, itu asalnya. Kita bagi salam, kita senyum, menunjukkan wajah yang baik. Kecuali bila bertemu dengan ahlul bidah. Ahlul bidah dia jadi pengecualian. Dia tak jadi sunnah senyum kat mereka. Yang sunnahnya bil abus, dengan wajah yang masam, wal i'rad, dan berpaling. Demikianlah juga wa kadzalika awsaw inda liqa'i ma yakhafu al-fitnah bi liqa'ihi minan nisa'i wal maradan. Demikian jugalah mereka juga berwasiat melakukan hal yang sama ketika bertemu dengan para wanita dan maradan. Maradan ni maknanya merujuk kepada amrad, yakni merujuk kepada budak lelaki yang belum baligh ataupun lelaki muda yang cantik wajahnya, yang boleh menimbulkan fitnah, sama ada budak-budak ataupun orang yang muda yang belum tumbuh janggut, yang boleh menimbulkan fitnah. Marad, maradan, amrad, disebut amrad, jamak dia maradan. Sama juga kalau kita bertemu dengan wanita, perempuan, orang perempuan yang kita kata yang bukan ajnabi ataupun yang boleh kita kata menimbulkan fitnah, maka buat benda yang sama. Jangan tak payah senyum. Buat muka biasa, tak payah senyum. Buat apa nak senyum? Tapi kalau wanita, perempuan itu adalah mereka yang sudah tua
ataupun yang sebaya dengan ibu kita, kena senyum lah. Macam mana Nabi SAW, dalam beberapa riwayat kalau kita tengok Nabi bertemu dengan orang-orang yang perempuan tua kan, maksudnya Nabi SAW tegur mereka dan sebagainya, tak jadi masalah. Tapi kalau wanita yang muda ataupun wanita yang boleh menimbulkan fitnah, maka kita kena bermasam muka. Jangan senyum. Biarlah orang nak kata sombong ke, biar. Sebab itu adab dia. Itu wasiat ulama. Maknanya ini, apa benda ni? Ini prevention sebenarnya. Penjagaan, wiqayah, untuk menjaga seseorang daripada terjebak dalam perkara yang lebih mudarat. Sebab itu diwasiatkan. Kalau jumpa budak-budak perempuan muda, apatah lagi kalau buka aurat, lagi lah kena berpaling terus. Jadi tak payah senyum. Biarlah orang nak kata kita ni bengis ke, orang nak kata kita ni sombong ke, biar pi. Sebab kita ni nak jaga. Tapi zaman sekarang ni susah kan? zaman sekarang ni kalau buat macam tu, memanglah orang akan, maksudnya kalau kita buat total, memang orang akan kata, dia ni apa ni kan, garang. Tapi kalau bertemu dengan, katakan maknanya kalau bertemu dengan, memang kita kata orang yang maknanya boleh menimbulkan fitnah, memang kena buat. Tapi kalau kita kata ahli keluarga kita tu, tak ada isu lah. Orang terdekat dengan kita, jiran kita tu tak ada isu. Tapi ini orang yang kita tak kenal ataupun orang yang di jalanan, ini kena buat. Dia bukan hikmah bila kita ni pergi dekat tempat yang madhannatus syubhat, tempat yang penuh dengan syubhat, dengan syahwat, lepas tu kita pergi senyum pula dekat orang-orang yang lalu lalang kat situ. Tak jadi sunnah dekat situ. Contoh, anda bagi contoh yang mudah. Katakan ada orang ini, ada seorang individu ni, dia lalu di kawasan yang fasad, kawasan yang penuh kerosakan. Contohnya katakan, dia bukan nak pergi tempat tu, tetapi dia nak kena lalu dekat kawasan tu. Dia nak lalu kawasan tu, katakan kawasan tu ada lorong-lorong yang penuh dengan, contohnya tempat-tempat perzinaan ke apa ke. Dia bukan niat dia nak pergi tempat tu, tapi dia terpaksa lalu. Waktu tu dia kena, kalau kata dia kena lalu kawasan tu, jumpa dengan mana-mana orang perempuan yang lalu lalang dekat situ, dia tak payah pergi senyum pun. Lalu saja buat muka masam lah. Sebab benda tu mungkar kan, benda mungkar. Sama juga macam orang buka aurat, tak payah pandang. Dan tunjukkan wajah kita tu, wajah tak reda lah. Tapi yalah, kalau kita buat itu, orang akan kata kita ni. Tapi kalau dalam bentuk kita nak jaga kita punya maruah, kita nak jaga kita punya iman. Nampak? Jadi bertentanganlah dengan orang yang kata kena pergi turun dekat tempat-tempat maksiat, kemudian kena sapa mereka, kena bagi mereka hadiah, kena peluk mereka. Kan ada kan orang dulu, seorang pendakwah tu pergi berpeluk sakan dengan maknyah lah apa benda. Tak perlu. Bukan macam tu cara kita menunjukkan rahmat kita kepada orang jahil, bukan. Diajar. Bukan dengan kita senyum, dengan kita menunjukkan kemesraan, kemudian ambil gambar masuk dalam media sosial pula, bawa fitnah. Tak perlu. Kalau kata nak pergi dakwah dekat dia, pergi jumpa dia, bagi tahu dakwah. Bagi tahu. Ingkar kemungkaran dia, bagi tahu apa yang dia kena buat. Bukannya Allah Ta'ala rahmati kamu, Allah Ta'ala sayang kita, semua sayang. Buat apa pun Allah sayang tu, yang lingkup tu. Itu kita kata murji'ah. Irja', murji'ah. Maksiat ke apa ke, tak bagi mudarat. Yang penting Allah sayang. Jadi tak betul. Tak betul macam tu. Kan? Kita pula macam jadi juru cakap Tuhan. Boleh confirm Allah sayang orang tu. Tak payah cakap macam tu. Hatta kalau nak dakwah sekalipun, tak payah masukkan, jerumuskan diri dalam tempat-tempat yang syubhat.
penuh dengan syahwat macam tu. Pergi tempat-tempat pelacuran ke apa atas alasan dakwah, tak boleh. Pergi-pergi orang salah faham. Dia jenuh nak kena buat pula apa kenyataan media, kan dah jadi buang masa. Kan bodoh, kan orang panggil bodoh sama kan. Orang Melayu kata tak ada penyakit, pergi cari penyakit. Itulah maksud dia. Tak semestinya dakwah kamu kepada orang yang buat maksiat, kamu kena turun kat tempat maksiat. Kena faham. Setengah orang dia tak faham tu, dia kata, "Oh tak, kena turun dulu, kena rasa dulu baru boleh cakap." Ini falasi. Tak betul. Tu kalau macam tu, kalau nak ingkar Yahudi, kena masuk Yahudi dululah. Nak ingkar Nasrani, kena jadi Nasrani dulu. Salah lah. Siapa yang kata macam tu? Logik siapa yang kau pakai? Tak betul. Kalau nak dakwah dekat orang dekat pelacur, kena turun pergi tempat pelacur. Teruk macam tu. Apa punya kaedah? Baik, wal maradan wa qalu mata kashafta lil mar'ah aw sabibi bayadi asnanika kashafa laka amma hunalika wa mata laqitahuma biwajhin abisin uqita syarrahuma. Apa hikmah? Apa faedah kita bila jumpa dengan ahli bid'ah, kita kena bermasam muka, kita berjumpa dengan wanita yang boleh menimbulkan fitnah, dan juga budak muda ataupun orang budak-budak ataupun lelaki amrat yang belum tumbuh janggut lagi, yang cantik. Apa hikmahnya kita kena bermasam muka dan berpaling? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bila kamu dia membuka ataupun bila kamu senyum sampai ternampak gigi kamu, putihnya gigi kamu, maka dia akan membuka semua pintu godaan. Subhanallah, ni hikmah yang paling baik. Mata kashafta lil mar'ati aw sabiy bi bayadi asnanika kashafa laka amma huna. Bila kita start senyum, nampak putih gigi kita tu dekat perempuan yang ajnabi, dia mulalah, betul tak? Dia mulalah syok, kan? Mulalah termimpi-mimpi. Hak yang perempuan ke, hak yang orang tengok kita ke, hak kita sendiri ke, sama. Syaitan akan datang. Wa mata laqitahuma biwajhin abisin wuqita syarrahuma. Bila kamu bertemu dengan mereka dengan wajah yang masam, dengan wajah yang berpaling, wuqita syarrahuma, kamu akan dijaga, akan terpelihara, terlindung, akan dilindungi daripada kejahatan keduanya. Maksudnya tak payah senyum bila bertemu dengan orang-orang wanita, ataupun kita kata apa, yang sama macam perempuan pun, orang perempuan pun sama jugalah. Sebab itu ini saja yang praktikal. Syariat telah menunjukkan kepada kita, inilah cara yang paling praktikal untuk melindungi maruah seorang lelaki atau seorang wanita. Betul tak? Tambah lagi orang perempuan sekarang yang keluar pergi kerja seorang-seorang, yang terpaksa pergi kerja berseorangan. Ini tengok syarat Allah Al-Hakim, Allah nak jaga. Sebab itu para ulama mereka istimbat daripada apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saddud Dzari'ah, menutup pintu-pintu kerosakan, kaedah yang dibahaskan oleh ulama. Sebab itu biarlah orang nak kata kita sombong ke apa, tapi rasanya kita nak jaga orang perempuan. Tapi kalau dia ada klien macam mana? Kan, orang bagi klien tak. Ya, hatta kalau dia ada klien dia kerja sekalipun dia ada klien, ada batasan dia. Kan? Ada batasan dia. Ya, bukan kata tak boleh senyum langsung. Dia bila jumpa dia punya customer, senyumlah sikit-sikit, tapi senyum biasalah.
Bukan nak kata tak boleh langsung kan. Tapi kalau menimbulkan fitnah, dia buat macam biasa je lah. Yang lelaki pula sama juga. Dia tahu batasan dia. Hak perempuan pun kena tahu batasan dia. Sebab tu kan, memang dari sudut psikologi pun dibahaskan. Dari sudut orang perempuan. Maknanya dia suara kan, dalam keadaan suara, lenggok suara dia macam mana. Tak samalah bila dia bersembang dengan suami dia kat rumah dengan dia bila dia terpaksa untuk bermuamalah dengan lelaki yang ajnabi. Contohnya orang yang bekerja dan sebagainya. Yang maksudnya yang perempuan-perempuan yang terlibat dengan pekerjaan kan. Doktor ke, jururawat ke. Dia tahu batasan dia. Hak tu yang kita nak kena faham. Hak yang kita nak kena nak kena ingatkan. Tetapi kalau seorang wanita itu dia tidak sedar akan batasannya, seorang lelaki pun tak tahu batasannya, itulah kita kata syaitan akan datang menyesatkan sedikit demi sedikit. Wal'iyadzubillah. So kat sini Imam Ibn Qayyim dibagikan perumpamaan macam dia yang pertama nak cerita tadi Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah tu memang kena bermasam muka. Kalau bertemu dengan Ahlul Bid'ah, tak payah senyum. Sebab takut lagi kita start senyum, dia pun senyum balik, balas balik senyum. Dia kata siapa nama? Nama saya gini-gini. Oh, kalau free jom kita ikut majlis kami. Kami akan bagi makan free. Gini. Jumpa dengan Tok Syekh kami. Oh, sudah. Macam mana tu? Kalau kita jenis teguh, Allah Ta'ala teguhkan hati kita, tak. Terima kasih lah. Kalau kita tahu dia ahli bid'ah, kita memang tak bagi salam terus kan. Tapi yang ni kita tak tahu, yang orang tak tahu ni. Yang tak tahu ni yang ramai ni. Kan selalu kan, dia orang ajak keluar, jom selalunya dia cari orang-orang yang kosong kan. Dia pergi kat masjid-masjid, dia tengok. Ajak keluar lah sekali, akhir sekali habis. Bukan dapat petunjuk, dapat jadi sesat. Sebab banyak kenang jasa dia. Oh, nampak akhlak dia baik. Memanglah akhlak dia baik, tapi dia sesat. Bukan kira akhlak baik. Kalau nak kira akhlak baik, orang Nasrani pun akhlak baik. Waktu dia duk ajak pada akidah sesat dia tu, Yahudi pun baik ke. Kalau cakap dengan mereka, kadang-kadang lagi lemah lembut. Orang Kristian lagi sopan. Bukan kira sopan tak sopan, bukan kira akhlak baik, kira apa yang dia bawa tu. Hak tu. Baik, wa min makaidihi annahu ya'muruka an talqal masakin wa dhawil hajat biwajhin abus wa la turiyahum bishran wa la talaqah fayat'amu fika wa yatajarra'u 'alayka wa tasqutu haibatuka min qulubihim wa yuharrimuka salihu ad'iyatihim wa mila qulubihim ilayka wa mahabbatihim laka faya'muruka bisu'il khuluq wa man'il bishr wat talaqah ma'a ha'ula'i وبحسن الخلق والبشر مع أولئك ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. Baik. Di antara tipu daya syaitan lagi, dia menyuruh kamu, ya'muruka, dia menyuruh kamu, menyuruh siapa? Menyuruh kita lah, untuk bertemu dengan orang-orang miskin dengan wajah yang masam. Wajah yang masam, yang tidak ramah. Wala turiyahum bishran wala talaqah, dan tidak menunjukkan wajah yang berseri-seri atau wajah yang baik. Fayatma'u fika, agar mereka supaya mereka tak minta dekat kamu. Wa yatajarra'u 'alaika, dan supaya mereka tak berani nak minta dekat kamu. Wa mahabbatuhum, ataupun wa tasqutu haibataka fi min qulubihim, sehingga kehaibatan ataupun kewibawaan kamu itu tidak gugur di hadapan mereka. Dengan demikian, syaitan telah berhasil untuk menghalang anda untuk mendapatkan
doa yang baik daripada orang-orang miskin dan kecintaan mereka. Maka syaitan kat sini dia menyuruh supaya kita bersikap kasar, bersikap buruk, tidak bersikap melarang kita daripada bersikap santun dan ramah di hadapan fakir miskin, tetapi dia menyuruh kita bersikap santun dan ramah kepada wanita-wanita, lelaki-lelaki muda dan ahli bid'ah, agar boleh membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan bagi kita semua. Nampak tak? Masuk tipu daya syaitan. Bila kita bertemu dengan orang miskin, macam tu je kan. Pandang macam tu je. Orang yang susah, pandang tu. Tapi cuba kalau orang tu orang kaya ke, orang perempuan cantik ke, senyum tu sampai ke telinga. Tapi kalau orang miskin, fakir miskin, fuqara datang, macam tu je. Ini tipu daya syaitan. Sebab apa? Syaitan nak menghalang kita untuk dapat doa kebaikan daripada orang miskin tadi. Sebab itu kita kata, kalau kita tak ada duit nak bagi sekalipun, jangan kita loket dengan senyuman. Jangan kita loket dengan apa? Dengan wajah yang baik pada fakir miskin, orang miskin. Orang miskin. Maksudnya jangan loket dengan, kita kata jangan kita bermasam muka dengan mereka. Sebaliknya, dengan orang-orang yang macam tadi, ahli bid'ah, orang yang ada pengaruh besar, selalunya ahli bid'ah lah, ada pengaruh besar. Orang yang ada jawatan, perempuan cantik, perempuan muda, lelaki muda, sama juga. Tapi kalau jumpa orang tua yang miskin pula, orang tua yang susah pula, dia buat macam tu je. Tak pandang pun, ataupun bermasam muka. Maka itu termasuk tipu daya. Sedangkan dia telah diharamkan untuk mendapat doa orang miskin tadi. Sama jugalah, dia tak kira orang miskin ke tak, orang yang baik pun sama. Kadang-kadang orang bila dia tengok ada janggut, dia tengok seluar atas buku lali, ni dia macam tu kan, ada janggut sikit, apa salahnya dia tegur sapa, ramah, tak ada masalah kan. Bahkan boleh jadi dapat doa orang tu. Ini tapi dalam konteks ni orang miskin lagi kita kena apa? Maksudnya tak boleh kita bermasam muka. Baik, faslun. Saya tu kata Imam Ibn Qayyim tadi, apa alasannya? Kerana perkara tersebut akan dia akan membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Bila kita dah maknanya kita seakan-akan kita dah menghalang untuk orang miskin tadi doa dekat kita. Sedangkan kita tak tahu, mungkin dia doa dia tu mustajab. Tambahan pula dia orang soleh pula lagi lah. Lepas tu kita jangan, maknanya bila yang awal tadi kita kena faham, itu adalah bukan asal. Asalnya kita bertemu dengan siapa saja orang Muslim, kita kena manis muka. Asalnya sunnah. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan dia tu ahli bid'ah. Hak tu yang kita kena bermasam muka. Ataupun menunjukkan kepada kita orang tu dia buat maksiat, ataupun orang tu menjaharkan maksiat. Sama juga, kita tak boleh lah nak senyum sangat kat dia kan, tak boleh senyum. Macam itulah maknanya. Tapi asalnya kita jumpa dengan orang Islam, dia bagi salam. Kita kenal ke tak, bagi salam, tu sunnah. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan selamat, dengan sejahtera. Baik. Wa ya'muruka wa min makaidihi an ya'muruka bi'i'zazi nafsika wa sawniha haitsu yakunu ridha ar-rabb ta'ala fi idlaliha wa ibtidhaliha ka jihadil kuffari wal munafiqin wa amril fujari wal zalamati bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar
فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك فيزول جاهك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. Baik. Dan di antara tipu daya syaitan lagi, dia menyuruh kamu ya'muruka bi'izazi nafsika, menyuruh kamu supaya mengagungkan diri sendiri, yakni terlampau menghargai diri sendiri ataupun mengagungkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, di saat redha Allah itu terletak pada perbuatan kamu merendahkan dan mengorbankan dirimu sendiri. Misalnya ketika berjihad melawan orang kafir dan munafik, ketika memerintahkan perbuatan ma'ruf kepada pelaku dosa dan orang zalim, serta melarang mereka daripada perbuatan mungkar, maka syaitan dia akan memerintahkan, dia akan membisikkan anggapan, sangkaan pada diri anda bahawa perbuatan itu menjerumuskan diri anda kepada kehinaan, kekuasaan musuh dan celaan mereka, sehingga kehormatan anda akan hilang dan setelah itu anda tidak akan dipercayai lagi, serta pendapat anda tidak akan lagi didengari. Wala yusma'u minka. Jadi syaitan punya tipu daya. So kita kata, aku ni tak boleh kan. Selalunya orang yang ada jawatan, selalu serius nak cakap, orang yang ada jawatan ni dia lebih menjaga jawatan dia daripada nak menegur kemungkaran. Kita tak berani kan. Selalunya orang yang macam tu, dia ada jawatan, dia ada kedudukan, dia ada pangkat, tetapi pada waktu itu maknanya syaitan perintahkan dia supaya mengangkat dirinya, mementingkan diri sendirilah maknanya. I'zazu nafsika wa sawniha haitsu yakun ridha ar-rabb ta'ala fi idlaliha wa ibtidhaliha. Sedangkan ketika itu yang diperintahkan kepada dia supaya merendahkan dirinya kepada kebenaran dan sanggup untuk mengorbankan kepentingan diri untuk menyampaikan kebenaran. Contohnya seperti ketika berjihad menentang orang kafir dan orang-orang munafik, ketika amal ma'ruf dan nahi mungkar, ketika kita menegakkan kebenaran, ketika kita menyampaikan amal ma'ruf dan nahi mungkar, waktu tu kita tak boleh letak kedudukan diri kita ni lebih. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Kita kena letak kebenaran itu yang first. Kita kena letak Allah Ta'ala dulu, redha Allah dulu. Tetapi kebanyakan orang, syaitan datang dekat dia. Syaitan kata, kalau kau cakap macam ni, habislah follower kau. Nampak? Akan berkurang lah follower kau. Orang akan tak dengar dah. Viewer kau pun akan sikit. Itu kalau orang yang dia tak ada pangkat lagi ni, baru influencer, baru jadi influencer, dia takut lah. Sekejap follower aku jatuh. Habislah kalau follower aku daripada 1 million jadi 900,000 pun dia dah tak boleh. Padahal ramai dah kan, dia tak boleh senang duduk dah. Cuba tengok orang yang jadi YouTuber kan, dia nak kena jaga tu. Jadi sebab tu konten dia memang akan takkan bagi kelebihan apa-apalah kepada kebenaran. Dia hanya pentingkan diri sendiri. Itu orang yang tak ada jawatan tu. Bayangkan kalau orang yang ada jawatan. Ada jawatan lagi. Nak jaga KPI. Nak jaga KPI tak boleh lah. Aku nak cakap lebih-lebih. Kan? Hatta kerja kat pejabat agama sekalipun sama. Itu realiti. Hatta dah jadi seorang berpangkat dan berjawatan ni, nak cakap benda betul tu berat. Takut orang kata, takut hilang jawatan, takut hilang pangkat, takut hilang pengaruh. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim, waktu tu bukan waktu kita menyampaikan kebenaran, waktu kita nak capai keredaan Allah, bukan waktu tu untuk kita pentingkan diri sendiri.
Bukan waktu tu untuk kita mengagungkan diri sendiri. Aku ada jawatan ni, aku ada jawatan tu, aku ada ini, aku pengaruh ni, aku influencer, aku orang yang begini. Tak, tak kena. Waktu tu kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah untuk mencapai keredaan dia. Ketika amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi syaitan datang, waswaskan kepada dia, datangkan khayalan, datangkan kepada, mengkhayalkan, mewahamkan kepadanya, kalau dia cakap benda betul, habislah. Dia akan hina. Dia takkan ramailah pengikut dia. Musuh akan menguasai dia. Orang akan cela, orang akan tuduh. Akan hilanglah jah dia, akan hilanglah gah dia. Jah kan, gah. Akan hilanglah dia punya pengaruh, akan hilanglah followers. Dan kata lepas tu kau takkan diterima lagi dalam masyarakat dan pendapat kau takkan didengari lagi. Jadi tak payahlah cakap. Ini selalu. Hatta orang yang kerja pejabat agama pun, dia patutnya kerja pejabat agama kan. Dia mana? Dia lah kena berat. Susah lah kan. Bila dah ada jawatan, susah. Tapi yelah orang kat pejabat agama, apa saja dia punya kuasa dia kan. Kadang-kadang limit juga. Tapi paling kurang, kalau dia dah ada jawatan ni, gunakanlah jawatan tu. Kalau benda yang tak betul, cakaplah benda tak betul. Janganlah duduk nak kejar KPI saja kan. Jangan nak kejar nak naik, duk ingat nak naik pangkat, nak naik gaji saja. Dah tahu benda tu bid'ah, senyap lagi. Tak takut. Kalau kata bid'ah habis, tak lantik dah. Kalau orang ada jawatan kan, jua dia cakap benda tu bid'ah, habis. Orang yang jawatan tinggi-tinggi ni, khusus dalam bidang agama, tak kira lah mufti ke apa ke. Cuba kalau dia cakap benda yang jadi kebiasaan masyarakat tu, benda tu dia cakap bid'ah. Cuba dia cakap maulid tu bid'ah, habis. Confirm kena pecat, tak lama. Tapi orang beriman dia tak kira. Orang yang ditunduk kepada kebenaran dia tak kira. Sebab itu kalau kita tengok balik, imam-imam ahli sunnah, imam khususnya imam a'immatul arba'ah, imam-imam 4 mazhab yang mu'tabar, diorang tak ada jawatan. Diorang tolak jawatan. Orang nak bagi diorang jawatan, khalifah nak lantik diorang tolak. Sebab diorang tahu kalau ada jawatan habis. Bukan senang, bukan susah pun nak dapat jawatan ni kan. Kau isi orang ni gini-gini, kau buat jadi ni, dapat jawatan. Bukan kita nak kata apa, orang yang ada jawatan, gunakan jawatan dia. Itu je lah point dia. Patutnya kau dah ada jawatan yang tertinggi, jawatan yang berpengaruh dalam masyarakat, kau kena sampaikanlah kebenaran. Jangan takut orang kata, jangan takut hilang pengaruh, hilang jawatan. Tapi yalah, susah kan. Kita cakap itu, yalah kita tak duduk tempat dia orang, kita boleh cakap lah. Tapi yalah, kok mana pun kita nak bagi tahu itu hakikat dia. Hakikat dia. Tipu daya syaitan. Sampai tahap dia tak bagi tahu langsung kebenaran, kebatilan ni. Tak berani, senyap tu. Sama juga orang yang ada pengaruh. So dia tak guna pengaruh dia tu. Dia takut hilang pengikut. Hari-hari duk tengok apa followers dia. Oh, makin berkurang ya, aku kena slow sikit ni. Makin berkurang. Padahal ahli sunnah, ahli tauhid, dia bertambah ke pengikut, berkurang ke, tak mengubah prinsip dia. Itu kita kena faham. Berkurang atau bertambah pengikut tak mengubah prinsip kita. Betul, ahli tauhid, dia tak akan merasa zuhud. Dia tak berzuhud dengan sedikitnya orang yang ikut. Dan dia juga tidak terpedaya dengan ramainya orang yang ikut. Sebab apa? Sebab yang bagi semuanya Allah Ta'ala.
Bukan kerana kecerdikan kita, bukan kerana kepandaian kita. Orang ikut kita pun pasal Allah tutup aib kita, itu je. Kalau Allah buka aib kita, habis. Orang tak mau ikut. Jadi kenapa kita nak berbangga? Kita ingat macam kita ni yang paling baik, sempurna. Tak. Sebab tu datang pada tempat kita kena menghina diri kita di hadapan kebenaran, jangan pentingkan diri. Tinggalkan segala pakaian-pakaian kesombongan, pakaian-pakaian yang mementingkan diri kita. Buang. Waktu tu pakailah pakaian kerendahan. Wa ya'muruka bi'idlaliha wa imtihaniha haitsu yakunul khairu fi i'zaziha wa siyanatiha kama ya'muruka bitabadzuli lidzawil riyasat wa ihanati nafsika lahum wa yukhayyilu ilayka annaka tu'izzuha bihim wa tarfa'u qadruha bidzulli lahum wa yudhakkiruka qawla syair uhinu lahum nafsi la arfa'aha bihim li arfa'aha bihim walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Baik. Sebaliknya, wa ya'muruka bi'idlaliha. Syaitan dia akan menyuruh anda untuk merendahkan dan menghinakan dirimu ketika ada kemaslahatan terletak pada sikap kepentingan diri ataupun sikap menghormati atau menganggap diri itu adalah mulia. Kama ya'muruka bitabadzuli wa lidzawi riyasan. Seperti mana? Seperti apa? Syaitan menyuruhkan kamu untuk menghinakan diri kamu atau mengorbankan prinsip ataupun menghinakan diri kamu di hadapan orang-orang yang mempunyai pangkat jawatan. Zawi riyasan, orang yang besar. Wa ihanatu nafsika lahum, dan kau menghinakan dirimu di hadapan mereka. Wa yukhayyalu ilaika annaka tu'izzuha bihim. Syaitan mendatangkan khayalan, angan-angan kepadamu seakan-akan kamu dimuliakan di sisi mereka dan kamu diangkat kedudukan kamu dengan kerendahan kamu itu di sisi mereka, bagi mereka. Dan ini mengingatkan syaitan mengingatkan kamu dengan perkataan seorang syair. Uhinu lahum nafsi la arfa'aha bihim li arfa'aha bihim. Aku hinakan diri demi mereka. Aku hinakan diriku demi mereka agar mereka mengangkat dan memuliakan aku di sisi mereka. Walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Tidak mungkin akan dimuliakan kecuali jiwa yang engkau hinakan. Baik, wa ghalita hadzal qail fa inna dzalika la yasluhu illa lillahi wahda. Penyair ini salahlah. Sebab apa? Sebab sikap itu, yakni sikap merendahkan diri, menghinakan diri kita di hadapan seseorang itu tidak layak diberikan kecuali kepada Allah sahaja. Setiap kali seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, kata Imam Ibn Qayyim, maka Allah akan memuliakannya, Allah akan mengangkat kedudukannya. Tidaklah demikian keadaannya bila sikap tersebut dipalingkan kepada makhluk, bi khilafil makhluk. Setiap kali fa innaka kullama ahanta nafsaka lahu dhalalta 'inda Allah wa 'inda awliyaihi wa hunta 'alaihi. Setiap kali anda menghinakan diri anda di hadapan makhluk, maka terhinalah anda di hadapan Allah dan para walinya. Wa hunta 'alaihi. Jadi kalau kita nak merendah diri di hadapan Allah, bukan merendah diri di hadapan makhluk. Maknanya merendah diri di hadapan makhluk ni menghinakan diri kita di hadapan makhluk sehingga beranggapan bahawasanya bentuk penghinaan kita itu ataupun kerendahan kita itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu maslahat. Maka kalau kita menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang dapat dapat memberikan kepada kita kemuliaan, kita adalah salah. Kerana kemuliaan itu hanya milik Allah. Baik. Wa min kaidihi
وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحسبه هناك وينهاه عن الخروج ويقول له متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت حيبتك من قلوبهم وربما ترى في طريقك منكرا. Baik. Antara tipu daya makar syaitan lagi, tipu dayanya lagi ialah dia memerintahkan seseorang lelaki atau seorang individu untuk mengasingkan diri daripada masjid, ribat. Ribat dekat sini tempat-tempat kita kata kewajipan lah, maknanya tempat pekerjaan, atau ribat ni tempat jihad. Zawiyat, zawiyat ni tempat ibadat jugalah, atau di hutan belantara. Au turbah. Turbah ni hutan belantara. Atau di mana di tempat yang penting lah. Wa yahsabuhu hunaka wa yanhau 'anil khuruj. Wa yahbisuhu, dan dia menahan kamu daripada di sana, wa yanhahu 'anil khuruj, dan melarangnya untuk keluar. Wa yaqulu lahu, maka syaitan pun mengatakan, idza kharajta aw mata kharajta tabadzalta linnas wa saqatta min a'yunihim. Jika engkau keluar, martabatmu di depan manusia akan jatuh, wibawamu akan hilang, dan mungkin kamu akan melihat kemungkaran di jalanan. So di sini kita kata orang yang bertindak mengisolasi diri dengan tidak menyertai masyarakat. Maknanya ini kita kata ini antara tipu daya syaitan juga. Menghalang dia daripada pekerjaan, menghalang dia daripada masjid, menghalang dia daripada untuk bersosial, hidup bersosial, kan. Orang ambil vaksin, dia tak mau ambil vaksin, dia cari pasal lah, kan. Ambil vaksin, dia tak mau ambil vaksin. Kalau dia ada sebab-sebab yang menghalang dia tu, ada sebab yang munasabah, lain cerita. Ni tak ada sebab munasabah. Dan sekali dia duduklah seorang-seorang. Dia tak mau duduk bergaul dengan masyarakat. Contohlah, kita bagi contoh je, kan. Jadi syaitan datang, kan. Lebih lagi syaitan akan datang, kan. Dia kata kamu orang yang semua ambil vaksin ni semuanya ikut Dajjal lah, lagi dahsyat, kan. Semuanya tak betul, semuanya dah kena tipu dengan Yahudi semua. Dia datangkan lagi, macam-macam was-was. Baik. وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور ويقصده الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات المستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ويتعود عنه بما يقرب الناس إليه. Baik, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suq. Ini satu perangai lah, maknanya Imam Ibnul Qayyim nak bagi tahu dekat sini macam mana dia termasuk daripada tipu daya syaitan ini. Maknanya dia mengarahkan kepada kita untuk tidak menyertai hidup masyarakat. Dia suruh kita isolasi. Sebab itulah Imam Ibnul Qayyim kata musuh di sini dia nak tujuan dia di sebalik itu, dia bersembunyi di sebalik semua yang dia perintahkan. Di antaranya sikap sombong, meremehkan orang lain, menyembunyikan dia syahwat dia yang tersembunyi, iaitulah dia sebenarnya hendak menjadi orang yang dia beranggapan dia adalah orang yang hebat. Dia nak memimpin. Dia lah orang yang terpilih. Dia chosen one. Itu dia punya step untuk syaitan bagi seseorang tu rasa macam dia ni special. Aku tak ambil vaksin, kan. Orang lain semua ambil vaksin, aku seorang je selamat kat dunia ni. Syaitan bagi dia rasa macam akulah Allah Ta'ala nak jaga aku daripada fitnah Dajjal. Dia tengok Allah Ta'ala bagi aku dengan keluarga aku tak kena vaksin. Aku tak mau ambil vaksin. Special, nanti aku punya antibody ni jadi lagi special. Orang lain ambil vaksin semua mati, aku tinggal seorang. Dia penting diri sendiri.
Kalau ada sikit kan, boleh kaji kan. Apa sebab kita kata psikologi orang macam tu kan. Dia anggap diri special kan. Anggap diri special. Aku makan madu cukup lah kan. Jadi kebal dah aku rasa tak payah ambil lah. Aku special lah, darah aku special kot. Bla 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 bla, syaitan datang. Sebab dia ada syahwat yang tersembunyi. Semacam ajaran sesat lah, ajaran sesat pun sama lah. Kenapa dia tak mau bergaul dengan orang, dia tak mau pergi mengaji, tak mau menuntut ilmu? Sebab dia anggap dia dapat special. Orang lain semua pergi menuntut ilmu, pergi nadah kitab, dia kata aku special. Aku pergi meratib atas bukit, meratib dengan Tok Syekh, dapat wahyu. Apa susah? Buat apa nak kena beli kitab banyak-banyak? Buat apa nak pergi join diploma ke, asasi ke, nak join apa ke? Tak payah, tak perlu. Berbulan-bulan belajar, kena sabar. Tak perlu. Aku satu malam je boleh dapat ilmu. Dibukakan kasyaf, penyingkapan ilmu ghaib dan sebagainya. Nampak? Sebab dia ada syahwat yang tersembunyi. Dia nak rasa special. Dia itu kita kata penting diri sendiri. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata orang yang tak menyertai masyarakat, tak pergi solat, tak pergi solat jemaah, tak pergi solat Jumaat, meninggalkan apa? Menuntut ilmu, tak pergi tempat orang pergi. Jadi syaitan datang kan. Sebab itu tengok Imam Ibn Qayyim kata apa? Dan dia merasakan menyembunyikan rahsia dan keinginan dia untuk memimpin, sedangkan bergaul dengan manusia boleh menghilangkan hal tersebut. Dia rasa perlu untuk ingin dikunjungi tetapi tidak mahu mengunjungi. Dia rasa dia special. Nak ziarah orang pun tak mau, orang kena ziarah dia. Nampak? Ingin didatangi tetapi tidak mahu mendatangi. Nampak? Wa huwa yuridu an yuzar wa la yazur, wa yaqsuduhu an-nas wa la yaqsuduhum. Dia tak mau. Wa yafrahu bimaji'il umara ilaih. Dan dia seronok kalau pemimpin-pemimpin datang bertemu dengan dia. Pasal dia rasa dia wali Allah. Orang kena mai jumpa dia. Wajtima'un nasi 'indahu. Semua orang kena mai jumpa dia, tabaruk dengan dia. Dia tak payah pergi mana. Wa taqbil yadahu. Orang akan cium tangan dia. Cium tangan. Fayatruku minal wajibati wal mustahabbat wal qurbat ma yuqarribuhu ilallah. Hal tersebut menyebabkan apa? Akhir sekali dia meninggalkan kewajipan-kewajipan, perkara-perkara mustahabbat, perkara-perkara sunat, benda-benda yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan digantikan dengannya apa yang mendekatkan dirinya kepada manusia sahaja. Kan? Dia hanya buat, last kali dia yang hanya buat benda yang mendekatkan diri dia pada manusia saja. Dia tak mendekatkan kepada Allah pun. Tapi dia ingat perbuatan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ini Imam Ibn Qayyim, zahirnya Imam Ibn Qayyim nak hentam orang-orang yang amalkan tarikat-tarikat ni. Orang-orang sufi melampau ni. Yang dia tak mau join masyarakat. Maknanya dia isolate diri dia. Dia anggap dia special. Dia anggap majlis zikir dia hanya orang tertentu saja yang boleh join. Orang yang dapat invitation. Orang yang tak dapat jemputan tak boleh. Tak boleh sebarangan. Ini majlis pilihan-pilihan wali Allah. Sebab tu dia buat majlis zikir senyap-senyap kadang-kadang tu. Kadang-kadang private. Sebab takut orang kata sesat. Sebenarnya memang sesat pun. Sebab tu dia tak berani. Sebab tu ajaran sesat ni dia tak berani nak ajak terang-terangan. Last sekali dia akan ni kata ni hak orang tinggi-tinggi je hak boleh ni faham. Ni orang-orang yang hebat-hebat dia nak kata dia hebat. Hak ni wali-wali Allah saja boleh faham, orang awam tak dia faham. Dia pasal dia nak kata dia hebat. Itu yang menyebabkan akhir sekali dia isolate diri dia tak mau join orang lain, dia tak mau pergi majlis ilmu, tak mau duduk dalam majlis, tak mau dengar majlis ilmu, tak mau. Dia kata semua ni dah sesat, dia kata. Last sekali dia duduk seorang-seorang. Syaitan datang dia. Syaitan menyesatkan dia. Dia nak orang datang jumpa dia, dia tak mau pergi ziarah orang. Dia rasa diri dia istimewa sangat. Kata Imam Ibn Qayyim kata apa? Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suq. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar.
kan. وقال بعض الحفاظ كان يشتري حاجته ويحملها بنفسه ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. Ramai di sebahagian hufaz, para ulama sebut Nabi SAW beli barang hajat dia beli sendiri dan dia pikul sendiri. Ini disebutkan oleh Abul Farj Ibn Jauzi. Nabi tak suruh sahabat pergi. Nabi pergi barang sendiri. Wa kana Abu Bakar yakhruju ila as-suq yahmilu ath-thiyab fayabi'u wa yashtari. Abu Bakar dia keluar ke pasar, dia bawa baju-baju lalu dia jual dan dia beli dan jual. Maknanya depa bekerja. Depa hidup macam masyarakat, macam orang lain. Depa buat urusan-urusan yang menunjukkan mereka orang biasa. Mereka tak kata mereka ni special. Nabi dan sahabat kan. Baik, jadi anda rasa kita dah habis waktu. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang. Jadi kita berhenti dekat sinilah. Berhenti dekat baik, halaman 211 ni. Jadi kita akan sambung nanti insyaAllah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah akan sebut lagi berapa lagi lanjutan daripada tipu daya yang melibatkan orang-orang yang terpedaya dengan kita kata golongan sufi ataupun golongan-golongan melampau di kalangan sufi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, menjadikan ia sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan yang mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.